satu subur tu. Jadi Sayyidina Umar tengok, wah, ini bumi dia tak macam dekat Jordan. Jordan bila kita tawan dia bumi padang pasir. Itu yang Sayyidina Umar kata, okey, para mujahidin, kita bagi-bagikan bumi rampasan ni kepada harta rampasan perang. Bagi-bagilah ikut fiqh Islam, harta ghanimah kepada mujahidin. Tapi bila dapat bumi Iraq, sampai dekat Iraq, Sayyidina Umar fikir, sayanglah kalau aku ambil bumi Iraq yang dapat ditawan ni, dibagikan 1/5 kepada Muhammad ni, 1/5 kepada Muhammad, akhir sekali bumi ni akan terpecah. Bila terpecah, mungkin ada orang yang boleh usahakan, ada orang tak boleh usahakan. Maka bumi yang tidak boleh diusahakan akan mati. Maka ini membazir. Sayyidina Umar berfikir, apa kata kalau bumi Iraq yang aku dah tawan daripada orang kafir ni, aku tak agihkan kepada para mujahidin sebagai harta ghanimah, tetapi dijadikan sebagai harta milik kerajaan dan diberi ganti rugi pampasan kepada para mujahidin. Sepatutnya bumi itu dapat pada mujahidin sebab dia harta ghanimah, ya. Tetapi Sayyidina Umar tengok, kalau bagi pada mujahidin nanti mati bumi ni. Sebab para mujahidin ni ada yang duduk Mekah, takkan dia nak pergi Iraq. Maka Sayyidina Umar kata gini, aku bayar pampasan. Kau dapat 1/5 katalah bersamaan dengan 10,000. Nak ambil 10,000, bumi ni bagi pada pemerintah. Dapat pada pemerintah Islam. Pemerintah Islam pula, dia kata apa? Okey, kami dah ada bumi kami. Siapa nak usahakan bumi ni? Okey, siapa nak usahakan bumi ni? Datanglah orang kafir, datanglah orang Islam, ya? Datanglah orang Majusi. Umar, kami ni sebelum kau datang serang Iraq ni, kamilah orang yang mengusahakan tanah-tanah ni. Cuma kami kalah dalam peperangan, nak macam mana? Sayyidina Umar kata, no problem. You boleh ambil balik tanah ni milik kami. Betul? Sebab kamu kalah dalam peperangan, kami dah tawan. Kamu boleh ambil bumi ni, kamu usahakan macam kamu usahakan dulu. Cuma kamu kena bayar cukai kharaj. Kamu kena bayar cukai tanah. Ya? Cukai tanah kamu kena bayar, katakan berapa? Kamu kena bayar setahun 2,000. Kamu dapat hasil 100 juta pun kamu bayar 2,000. Boleh? Boleh. Lalu tanah itu diberikan kepada orang Majusi, kepada orang musyrik, kepada siapa pun, usahakan. Dan dia kena bayar cukai tahunan, cukai kharaj. Cukai kharaj dikenakan bukan di atas hasil pendapatan, tetapi dikenakan ke atas bumi yang dia duduk. Faham kan? Jadi katakanlah di tanah gandum dapat 1 juta. Sedangkan di awal peringkat telah bersetuju cukai tanah hanya 1,000 je lah. Yang lain tu nak ke orang kafir. Suka tak orang kafir kata? Suka. Dia kata, Umar, kau biar betul ni. Kalau kita orang dapat tawan orang Islam, kita dapat macam ni, lagi teruk kita dapat. Kau biar betul ni. Umar kata, inilah Islam. Kau boleh ambil balik tanah kau. Cuma tanah ini milik kerajaan lah. Ya? Kau bayar cukai, usahakan. Sebab bagi Sayyidina Umar, yang dia naknya bumi ini dapat memberi manfaat kepada manusia setiap hari. Dan negara dapat duit daripada cukai kharaj ini. Boleh faham tuan-tuan? Kharaj ni. Dan kharaj ini kewajipannya itu tadi tu. Dalilnya adalah daripada surah Al-Hasyr ayat yang ke-6. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ya, baik. Ayat 6 dan juga ayat 7 ini dalil apa ni? Kharaj. Ada dalil. GST ada dalil. Ya. Baik. Baik, ardul kharaj ini tuan-tuan, dia dikenakan ke atas orang Islam. Katakanlah bila Sayyidina Umar dah ambil tanah tu, tiba-tiba ada orang Islam datang. Umar, kaya saya orang Islam, boleh tak saya nak usahakan? Boleh. You kena keluar cukai tanah, bayar pada kerajaan. Cukai dikenakan ke atas tanah, bukan di atas hasil mahsul. Kau dapat berapa itu milik kau, tapi kami nak hasil mahsul. Tetapi orang Islam, dia kena bayar 2 cukai kat situ. Sebab di Islam, apa dia? Cukai kharaj satu, cukai hasil mahsul satu, iaitu zakat pertanian. Ada pun orang kafir, adakah orang kafir bayar zakat? Tak. Orang kafir kena bayar cukai kharaj, tanah, hasil pertanian tak kena. Orang Islam kalau nak usahakan harta kharaj,
dia kena bayar cukai tanah, dan dia kena bayar usyur 1/10 daripada hasil pertanian yang dia dapat. Jadi mana orang Islam kalau kerjakan tanah kharaj, dia kena lebih besar daripada orang kafir. Sebab apa? Sebab orang Islam ini adalah orang yang tahu menjaga negara adalah kewajipan dia. Ada tak? Dia tak boleh jaga, mana boleh saya dah bayar cukai, saya kena bayar zakat lagi. Tak boleh. Ini negara, kita sama-sama jaga. Habis orang kafir kena bayar kharaj, dia kafir. Kita ni Islam, zakat wajib. Usyur tu, usyur apa itu? Usyur 1/10 daripada hasil pendapatan, apa kena bayar. Benda tu masuk pada zakat. Kharaj, bila dikutip tu 1/10 dihantar kepada pusat zakat, kharaj dihantar ke Baitul Mal. Dia tak dicampur. Kedua-duanya untuk pembaikan orang Islam. Nampak tu? Ya? Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kharaj, baik, kalau kita nak dengan jizyah pula. Okey, kita pergi jizyah pula. Pagi pun jam dah pukul lagi 5 minit pukul 9. Itu. Ya, katanya lepas ni kita ada tahlil ya. Tak boleh panjang lah ya. Ke jizyah kita tunggu bulan depan. Boleh. Boleh. Sikit lah. Nanti bulan depan kita luaskan lagi perbincangan kita. Jizyah ni tuan-tuan lagi lembut. Saya tak setuju kalau orang panggil jizyah ini cukai kepala. Orang kata gitu. Apa itu jizyah? Cukai kepala lah, kena kat orang kafir. Bukan. Itu. Dia bukan cukai kepala. Sebab sebahagian orang kafir yang ada kepala tak kena jizyah juga. Zakat fitrah itu betul cukai kepala. Saya setuju. Kalau kita kata zakat fitrah itu cukai kepala, saya setuju. Sebab apa? Zakat fitrah terkena ke atas orang Islam, kecil, besar, gila ataupun waras. Betul tak? Zakat fitrah ni tuan-tuan, katakanlah anak kita lahir pada 29 Ramadan. Betul? Ni maghrib ni azan saja masuk raya. Lagi seminit sebelum azan maghrib masuk raya, anak kita lahir. Wajib tak budak dia kena fitrah? Wajib. Sebab apa? Sebab dia sempat hidup sedetik dalam bulan Ramadan, dan lepas tu dia sempat hidup dalam bulan Syawal. Itu syarat zakat fitrah. Katakanlah anak kita lahir, dah azan maghrib masuk Idul Fitri, azan muazzin kata anak kita pun wajib tak budak ni kena zakat? Tak wajib. Sebab apa? Sebab dia sempat hidup pada bulan Syawal, tak sempat hidup pada bulan Ramadan. Nampak tu? Ini zakat fitrah. Maknanya dia cukai kepala. Nampak? Tak kira. Ya? Anak kita kecil, besar, kena. Tapi jizyah, dia bukan macam tu. Jizyah bukan cukai kepala. Sebab bukan semua orang kafir yang kena bayar jizyah. Jizyah hanya boleh dibayar, diminta daripada orang kafir yang macam mana? Orang kafir yang sihat. Tetapi kalau dia sihat boleh bekerja, dia adalah seorang padri di gereja, kerjanya semayang je kerjanya. Dia seorang sami di kuil, kerjanya duk nyala api je kerjanya. Itu pendapatan tak ada. Kita orang pun dia orang hantar nasi sama kita. Kau ni kuat bekerja, wajib tak ada bayar jizyah? Tak wajib. Jizyah tidak dikenakan kata orang kafir yang menghabiskan masa untuk beribadat untuk agama dia. Tak kena. Sami-sami dekat kuil tu tak kena bayar jizyah tau. Sebab dia bukan ada pendapatan dia tu. Kerja dia duk bawa tasbih besar tu. Betul? Yang seorang tu kerjanya ada api, itu keting. Yang seorang lagi duk gereja. Mereka ini tak kena jizyah sebab mereka tak ada pendapatan. Bahkan jizyah ni tidak dikutip daripada orang kafir yang miskin. Dan sekiranya dia miskin, Baitul Mal pula wajib bantu orang kafir. Ada. Kita pula wajib bantu dia. Ustaz, kan dia kafir? Betul lah dia kafir, tapi dia duduk di negara kita. Dia manusia. Baitul Mal akan membelanjakan duit untuk tanggung orang kafir ni. Sebab duit daripada Baitul Mal, dia bukan daripada zakat. Dia daripada kharaj tadi. Kharaj, ya, harta-harta pusaka yang tidak dituntut, nampak tak? Ya, harta pusaka yang tidak ada pemiliknya, harta riba, semua masuk Baitul Mal.
Duit Baitul Mal ni dibelanjakan kepada orang kafir yang miskin dan lah tak kena bayar jizyah. Tak, kita pula kena tanggung dia. Ini jizyah. Memanglah dia cukai, tetapi cukai yang orang panggil terlalu lembut. Kalau orang putih panggil apa? Soft tax. Itu macam mana? Ya? Soft. Lembut lah. Bukan semua kena lah. Bukan macam GST. GST kau sami ke, kau pak imam ke, kau mesti bayar. Kan jahat tuan-tuan. Jahat tu. Jahat GST. Macam mana tuan-tuan boleh sokong? Itulah saya dah kata tuan-tuan, 4 tahun dulu saya dah kata. Tuan-tuan jangan dengar, jangan pilih demo tu. Dan tuan-tuan nak juga, macam mana? Ambil kau, bayar. Betul? Jangan pilih, kali ini jangan buat lagi tuan-tuan ya. Kali ini jangan buat lagi. Kalau tuan-tuan buat, ni lah dia buat kat kita. Kata ya. Ya? Kita kena sama-sama lawan. Jizyah ni tuan-tuan. Jizyah ini sekejap. Ya, jizyah ini tuan-tuan diambil daripada orang lelaki. Orang perempuan tak kena. Orang perempuan yang kafir tak kena jizyah. Dia ambil lelaki je. Jizyah dikenakan daripada orang kafir lelaki yang dewasa. Orang kafir lelaki yang kecil dan tua bangka tak kena. Tak kena. Walaupun dia cukai. Nampak? Cukai dalam Islam lembut aja tuan-tuan. Diambil cukai daripada orang-orang yang sehat. Tidak boleh diambil jizyah daripada orang kafir yang sakit ataupun orang kafir yang tidak berpendapatan. Tak boleh. Itu. Dan tidak boleh tu'khazu minal ghani wa la tu'khaz minal faqir wa qad yu'khaz. Dan diambil daripada orang kaya, tidak boleh diambil jizyah daripada orang kafir yang miskin. Walaupun jizyah itu cukai, tetapi tengok punya lembutnya tuan-tuan. Lembut sangat. Kita dapat tengok tuan-tuan. Tengok ya. Daripada zakat, kharaj dan jizyah, apa persamaan tiga-tiga ni? Ketiga-tiganya tidak mengambil daripada orang miskin. Betul tak? Ambil. Zakat orang miskin tak kena. Kharaj orang miskin tak kena. Ya? Ya, tak kena. Katakan dia ambil tanah daripada kerajaan, tiba-tiba hasil mahsul pun tak ada, sampai tak nak bayar cukai, dimaafkan. Jizyah orang kafir yang miskin tak kena. Sebab orang miskin ni tuan-tuan ialah orang yang sudah seksa hidup dia. Betul tak? Tuan-tuan pernah rasa miskin tak? Bagi duit tuan-tuan semua, kad semua bagi kat saya. Ya, tuan-tuan hiduplah, duit tinggal 50 sen dalam poket. Apa rasa? Betul? Saya pernah rasa tuan-tuan, duit dalam poket tinggal 50 sen. Masa tu duduk di Syria. Betul? Duduk atas bukit, ingat lagi tu. Kasut yang saya pergi sekolah tu, nak ikat pun dah tak boleh dah. Bawah tepi semua dah terbuka. Musim salji turun, ambil plastik supik tu, ikat turun. Arab tengok, apa kena kau? Duit tak ada. Nampak? Tu, ngandung anak saya yang lelaki tu, hidup lagi. Ya? Yalah, kita belajar produktif juga. Masuk tu, duit bukan ada. Ingat lagi tu, masuk, ya Allah, isteri tengah mengandung tuan, duit tak ada. Ingat lagi, kita orang miskin, nak pergi universiti tu, pergi bawa katil tuan, kutip duit siling, kutip duit siling, bilang, cukup hari ni pergi universiti. Baru nak pergi pula, isteri kata, bang, teringin nak makan coklat bang, dia mengandung tuan. Itu, aku duit cukup untuk perjalanan pergi dan balik ni. Saya pun kata tak apa, kau nak coklat apa? Aku belikan. Hari itu saya belikan coklat untuk dia. Saya pergi universiti, pergi balik jalan kaki. Saya pernah rasa hidup miskin. Orang macam saya yang miskin yang itulah, perlu dibelai ke perlu dicekik lagi? Orang miskin ni dia mudah terasa, tuan-tuan, mudah terasa. Lepas tu saya ingat pesanan Tok Guru Ni Aziz. Pesan semua pada murid dia, kamu jangan makan di kedai-kedai terbuka banyak sangat. Takut nanti kamu makan sedap-sedap, lalu orang miskin meleleh hayu. Sebab orang miskin dia cepat terasa, betul tak? Cepat terasa. Betul. Saya kalau ada jenis orang kaya ni, dia pandai tau. Dia bawa kereta besar, dia pergi orang miskin, dia pakai kereta jauh.
Dia takut kalau pergi depan orang miskin, parking estima dia tu, orang miskin akan dia pandang bini dia, "Jah, aku tak mampu bagi kereta besar macam tu." Ya, kereta lembu dia gitu ni. Orang miskin dia cepat terasa. Ada. Tiba-tiba kita datang cekik dia lagi. Kan jahat tu. Ada. Jahat dia. Dia kata jahat. Jahat tu. Dalam Islam orang miskin kena buat apa? Dibelai, betul tak? Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hendakkah engkau tengok pendusta-pendusta agama? Ni, puak-puak ni pendusta agama ni. Apa sifat pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang membiarkan anak yatim hidup susah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak ada rasa nak bantu orang miskin biar dia kenyang. Dia ambil lagi daripada orang miskin ada. Ini pendusta agama. Orang miskin ni kita bantu dia, bukan ambil daripada dia. Ni dia ambil. Ada tak syarat pendusta agama tu? Ada ke tak ada? Tuan-tuan kata ada, saya belum lagi. Tapi saya setuju juga. Sebab wala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yaqulu wala yahuddu ala ta'amil. Yahuddu ni dalam bahasa Arab artinya menggalakkan. Dia tidak menggalakkan kepada memberi makan orang miskin. Puak-puak GST ni dia tak ada galak, tuan. Dia kutip lagi, dia pegang, cekik lagi ada daripada orang miskin. Ini pendusta-pendusta agama. Tuan-tuan jangan sokong mereka. Betul. Tuan-tuan nak sokong pendusta agama? Itu. Ya Allah. Saya tuan-tuan, ya Allah, orang-orang bukan Islam berkala kucing kurap lalu depannya. Kucing, anak kucing tu, tiba-tiba dia nak jemaah jalan raya, lori lalu. Apa rasa kita? Kita akan tolong selamatkan. Sebab kita tahu ini orang miskin ni, ini orang lemah, selamatkan dia. Ini dah. Anak kucing tu dah lah kecil, dah lah letih, lantaklah kau. Orang macam ni tuan-tuan, manusia ke ataupun dot. Apa? Kata ya? Jadi tentang jizyah ini tuan-tuan, tak boleh panjang-panjang dah ni. Tuan-tuan, sekejap ya. Tuan-tuan boleh buka surah Taubah ayat 29. Ya, itu dalil tentang pengutipan jizyah. Saya nak ceritanya bahawa cukai-cukai dalam Islam semuanya berdalilkan daripada Quran. Ya, berdalil daripada Quran. Kalau zakat dalilnya daripada surah Taubah ayat 60. Ya. Kalau kharaj dalilnya daripada surah Al-Hasyr ayat 5 dan juga 6. Kalau jizyah dalilnya daripada surah Taubah ayat 29. Semua dalil daripada Quran. GST tak ada dalil. Dia faham tuan-tuan ya? Sebenarnya ini adalah majlis ilmu. Ya? Tuan-tuan terasa tak dapat ilmu? Tak ada kan nampak saya marah-marah, tak ada ya? Cuma cara penyampaian saya memang macam tu. Saya dilahirkan macam tu dan tidak diminta dilahirkan begitu. Jadi dia dah gitu nak macam mana? Ya? Jadi saya rasa tuan-tuan mesti tak ada soalan kan? Dan saya bagi itu tuan-tuan, saya rasa hanya kunci sajalah ya. Isinya belum lagi tu. Jadi isinya tuan-tuan pergi ambil lah dalam kitab-kitab, dalam buku-buku ya. Saya ada sebuah kitab cantik sangat, saya sempat beli sebelum saya balik itu. Tajuk dia Milkiyatul Ardi fil Islam, pemilikan bumi di dalam Islam. Buku tu mengupas benda-benda macam ni. Oh, cantik sangat. Kita rasa adilnya Islam ini. Jadi tuan-tuan, sifat orang Islam apa dia? Bantu orang susah, bukan cekik orang susah. So malam ini saya nak ajak tuan-tuan bantu orang susah. Itu di tempat kita ni tuan-tuan, sedar tidak sedar ada pelarian-pelarian perang daripada Syria. Malam ni saya bawa 2 orang. Ya, mereka ini hidup susah. Mereka hidup susah. Ya. Kalau nangis kita pujuk. Itu biasa tu ya. Anak kecil tuan-tuan ya. Baik.
Orang susah kita bantu. Jangan sampai wala yahuddu ala ta'amil miskin kena kat kita. Jadi mereka ini tuan-tuan, satu malam call saya, Ustaz, dia kata, sebab dia tahu saya mengaji kat sana. Sebab dulu masa saya mengaji di Syria tuan-tuan, ya, dan saya ni anak yatim. Bila yatim, duit bukan ada sangat, tapi Allah takdirkan saya dapat belajar kat Syria. Syria ni bumi yang subur, orangnya sangat pemurah. Pemurah tuan-tuan. Saya dah cerita pada tuan-tuan kan, tahun 1 allowance kami 500 pound. Tahun 2 allowance kami 1000. Tahun 3 1500. Itu tak termasuk allowance kayu sugi dengan tasbih. Letak kayu sugi sini ada allowance sugi. Pakai tasbih ada allowance tasbih. Mereka bagi allowance pada pelajar-pelajar ilmu. Ya, saya dibantu oleh orang Syria ni tuan-tuan cukup banyak untuk ini. Tapi itu dulu bumi mereka bumi macam tu. Tapi sekarang bumi mereka dah hancur. Rakyat mereka bertebaran baru ni, berapa ramai kanak-kanak kecil yang duduk di Turki tuan-tuan mati kesejukan dalam kemah-kemah pelarian itu. Sian mereka tuan-tuan, ya. Super juga di tempat kita, satu malam mereka telefon saya, Ustaz, saya punya anak badan panas, sudah berapa hari demam, tolong Ustaz, duit tak ada. Itu. Jadi saya pun taklah ada duit sangat tuan-tuan. Dengan pertolongan kawan-kawan kita pergi tengok, alhamdulillah, bawa cepat anak dia yang panas tuan-tuan pergi ke hospital, alhamdulillah kita dapat tolong. Tapi lepas tu macam mana kita nak tolong dia tuan-tuan? Jadi mereka ni pula satu perangai dia tak suka minta-minta ke orang. Ini perangai dia orang. Jadi saya berkata elok gini, kita buat projek. Sekali saya buat projek dengan mereka, tapi saya tak ada ambil apa keuntung 1 sen tuan-tuan. Ya, mereka buat makanan-makanan Syria sedap-sedap. Malam ni mereka ada kabab. Ya, tuan-tuan buka roti tu, dalam tu ada daging kambing. Mereka masak untuk tuan-tuan. Ya, dan mereka buat kuih. Kuih ni sedap. Saya makan tuan-tuan, bapak mertua 2 orang lalu belakang tak sedap. Ya. Nampak tak? Ada orang 3 orang tak sedap. Ada orang 4 orang tak sedap. Nak cerita punya sedapnya kuih. Dia daripada kurma ajwa, kurma Nabi ni. Dia hancur-hancur, dia tempes tu, kemudian campur habatus sauda, campur minyak habatus sauda. Bila makan tuan-tuan memang alhamdulillah cukup lazat. Jadi yang ni saya bawa ke masjid-masjid, banyak orang beli dan dapat meringankan bebanan hidup mereka. Jadi kita sanjung mereka kerana mereka tak suka meminta, tetapi mereka nak berusaha. Cuma mereka nak berniaga, manalah nak cari tapak tuan-tuan. Mereka nak berniaga, mana nak cari modal. So sekarang ni kita bawa di sana sini untuk kutip-kutip modal sikit sebelum niaga yang lebih besar sikit lagi. Dan mereka ni memang ahli-ahli perniagaan, cuma modal tak ada. Ya. Jadi saya rasa malam ni lepas solat Isyak kita buka gerai kat belakang tu. Tuan-tuan jangan kira lah barang yang dibeli tu. Ya. Tuan-tuan kira kita beli untuk membantu mereka, insya-Allah. Ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih kepada Surah Al-Kawthar ya. Kerana sudi jemput saya untuk sampaikan pandangan saya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.